Assalamualaikum and welcome back to Zaf Channel guys. Kita masih lagi dalam malam puaka. Apa khabar semua geng-geng puaka? Aku harap korang berada dalam keadaan sehat dan ceria-ceria selalu. Yang mana baru datang ke Zaf Channel, aku nak ucapkan selamat datang. Dan jangan lupa tekan button subscribe dan juga bell notification supaya setiap kali aku upload video baru, korang akan dapat tahu guys. Pada malam ni aku nak berkongsi dengan korang satu kisah yang dialami oleh keluarga Encik Saleh. Kisah yang aku bajetkan biasa-biasa, tetapi akhirnya ada sesuatu yang teruk rupanya yang berlaku kepada keluarga Encik Saleh ni. Tetapi sebelum aku mulakan kisah pada malam ni, aku nak ucap lagi sekali terima kasih kepada korang semua yang sudi untuk join geng puaka. Yang mana belum join, korang boleh tekan button join dan jadilah salah seorang geng puaka yang sejati. Korang akan dapat stiker-stiker menarik, korang akan dapat video-video yang menarik, nama korang akan jadi hijau. Dan yang paling penting, sempena 10k subscriber ni, Zaf nak kasih hadiah-hadiah, tetapi kepada orang yang join geng puaka membership saja. Jadi kalau korang nak menang hadiah-hadiah yang menarik, sudi-sudi lah tekan button join tu. RM5 je sebulan. Dan lagi satu sebelum aku terlupa, aku nak shout out kepada dua orang insan. Dua insan tu, dua orang YouTuber yang aku rasa korang wajib subscribe. Yang pertama Bamboy TV ataupun lebih dikenali sebagai Konspirasi TV, dan yang kedua Nas Winchester Channel. Dua-dua channel ni ada persamaan, dia buat cerita. Cerita apa tu? Cerita crime, cerita jenayah-jenayah yang berlaku di serata dunia. Jadi kalau korang berminat, korang boleh check it out. Dia orang punya channel aku dah tinggal link dekat bawah. Tak nak lengah masa geng puaka semua, kita teruskan malam ni dengan malam puaka. Let's go guys. Yeah. Andai diberikan emas permata, ku pilih senyumanmu. Andai ku punya 5 liga indah, ku hadiahkan untukmu. Dalam berjuta bintang berkedipan, kau bagaikan kejora. Itulah dia guys. Kalau aku nyanyi sampai habis, dah jadi Gegar Vaganza pula. Pada malam ni aku nak berkongsi dengan korang bibit-bibit cinta di antara Saleh dan juga Nora. Begitulah Saleh waktu muda-muda dulu dekat Pulau Pinang. Macam mana dia nak mengorat si Nora ni. Naik Bukit Bendera tu, naik apa tu orang cakap train tu, melambai-lambai menari caca apa semua. Nora pun dah terpikat dah. Saleh ni pula handsome. Lalu diorang pun berkahwin dan dikurniakan 2 orang cahaya mata. Memang cantik lah, seorang lelaki dan seorang perempuan, bernama Marzuki dan juga Nadia. Dan pada malam ni aku nak kongsi dengan korang kisah yang diceritakan oleh Marzuki yang merupakan anak kepada Saleh dan juga Nora ni sewaktu dia berusia 12 tahun. Dikatakan keluarga si Marzuki ni tinggal ataupun menetap di Pulau Pinang. Pulau Pinang tu dekat mana? Nak mami nasi kandak semua. Tiba-tiba tak lain tak bukan di Butterworth. Butterworth tu dia bukan pulau, bukan island bak kata orang Penang. Dia kena cross jambatan tu barulah sampai dekat pulau yang tempat hampa semua tibai apa nasi kanda, pasembok apa semua, mi sotong lah, hamidiah apa semua tu. Dan diceritakan kejadian ni berlaku sewaktu umur 12 tahun, dan tahun itulah Marzuki akan menduduki UPSR. Walaupun zaman sekarang ni UPSR dah dibubarkan. Disebabkan apa? Sebab aku dengar cerita lah kan, dah tak nak dah ada makcik-makcik bawang. Ni semua sebab makcik bawang lah ni. Anak kau berapa A? Anak aku berapa A? Membeza-menza kan. Dah lalu bubar. Kan nanti makcik bawang punya kerja, SPM pun tak ada. Dah apa nak jadi dia masyarakat kita? Tiba-tiba jadi Najib. Lupa kan? Jadi sepanjang Marzuki yang berusia 12 tahun ni menjalani kehidupan sebagai seorang budak, dan dia ni memang rapat dengan adik perempuan dia yang bernama Nadia. Pada masa tu Nadia baru saja berusia 9 tahun. So boleh dikatakan memang berjalan berdua. Yalah, adik beradik kau 2 orang je kan.
So kau berjalan berdua, main kejar-kejar, main iPad sama-sama. Sekarang dah tak ada dah, nak main kat taman permainan ke apa, takut kena colek lah apa semua. So memang rapat gila lah. Aku boleh bayangkan Marzuki ni. Dalam keluarga Cik Saleh ni memang Marzuki ni ada nama manja. Budak-budak ataupun anak-anak yang lain, saudara-saudara semua panggil Marzuki ni dengan nama gelaran Zuki. Memang comel sikit lah. Dan rutin bagi keluarga Cik Saleh ni, kebiasaannya setiap hujung minggu, aku boleh cakap sebulan 2 kali lah So selang setiap 2 minggu, diorang akan pergi ke mana? Ke Gelugok. Gelugok tu rumah siapa pula Zaf? Gelugok tu rumah nenek dengan Natok si Marzuki dengan Nadia ni. Jadi diorang akan pergi Gelugok kan, masuk island time tu lah, sambil bercuti tu, makan nasi kandar apa semua. Diorang akan tinggal selama 3 malam, bermula hari Jumaat, Sabtu, Ahad barulah balik ke Batuas balik. Jadi berlakulah satu kejadian yang teramat pelik semasa Marzuki bersama keluarga atau mak bapak dia ni menetap dekat rumah nenek dan atuk si Marzuki ni. Andai diberikan emas permata. Secara kebiasaannya, ini dah dikira rutin. Setiap 2 minggu, setiap bulan, keluarga Marzuki ni akan masuk island, pergi ke Gelugok untuk overnight ataupun stay selama 3 malam di rumah nenek dan atuk si Marzuki ni. Tetapi dikatakan ada satu kali tu, sewaktu diorang menetap dekat rumah nenek dan atuk si Marzuki ni, berlakunya satu kejadian seram. Dan sebelum aku ceritakan kejadian seram tu, aku kena cerita dulu keadaan ataupun layout macam mana rumah atuk dan nenek si Marzuki ni. Rumah atuk dan nenek si Marzuki ni merupakan rumah pangsa 4 tingkat, dan rumah atuk dan nenek dia terletak di tingkat 4. Tetapi guys, rumah tu walaupun kecil, mempunyai 2 bilik je. Bukan atuk dan nenek Marzuki je yang menetap kat situ, pakcik dan makcik si Marzuki ni pun tetap menetap dekat situ. Jadi satu rumah tu dah ada 4 orang. Apabila keluarga Marzuki ni datang pula, satu rumah dah jadi 8 orang. Dah crowded dah. Korang boleh bayang tak? Tetapi orang cakap walaupun rumah kecil, bila ramai ahli keluarga yang datang, nenek dan atuk si Marzuki ni memang happy lah, riuh rendah lah. Jadi pada hari tu, dikatakan malam tu, mak si Marzuki yang bernama Nora ni dah siap-siap dah, sambil ditolong oleh kakak ataupun makcik si Marzuki ni buat kari pap, buat mihun goreng dihidang bersama air sirap limau apa semua. Sebab apa? Sebab diorang anak beranak termasuk nenek dengan atuk si Marzuki ni nak layan kisah ataupun cerita seram yang ditayangkan di televisyen pada masa tu. Cerita apa Zaf? Tak lain tak bukan, pada masa tu tengah hangat ataupun tengah famous cerita Maya Karin, Harum Sundal Malam. Lagu dia macam mana tu? Andai di... Bukanlah, tu lagu lain. Seharum bunga yang kembang mekar, tak hafal lirik janji ada bunyi. Hentam je lah Mat, pisang Mat. Tak hafal lirik, nak nyanyi juga. Terus lagan je cerita seram Zaf. Jadi selepas keluarga si Zuki ni dah layan cerita Harum Sundal Malam tu, jam pun dah menunjukkan pukul 12 malam. Kalau korang nak tahu, masa tu Zuki hati dia dah duk-dap dah. Sebab apa si Zuki ni takut? Sebab Zuki ni memang jenis budak lemah semangat. Dia tak macam adik dia, Nadia ni. Nadia ni walaupun perempuan, tetapi hati dia ketal, hati batu, hantu jin semua ni. Dia tak takut. Tetapi Zuki ni dah mula fikir dah, alamak malam ni kan, baru tengok cerita Pontianak Harum Sundal Malam apa semua, macam mana pula aku nak tidur. Dah lah malam tu, Zuki akan tidur bersama atuk dan nenek dia di area ruang tamu. Manakala mak bapak si Zuki ni, termasuk adik perempuan dia Nadia ni, akan tidur di dalam satu bilik. Pakcik dan makcik si Zuki ni pula akan tidur di salah satu bilik lagi, sebab rumah dia ada 2 bilik je kan. So tengah tidur-tidur tu apa semua, si Zuki ni tidur sebelah atuk dia. Nenek dia dah memang ngigau dah memang rancak dah. Kaki nenek dia, betapa lenanya nenek dia tidur. Kaki atas TV tu dah terbongkang macam tu kan.
So diorang pun tidur. Tapi Zuki ni pusing ke kanan, pusing ke kiri. Mata dia seolah-olah tak boleh nak lelap. Sebab dia asyik terbayang-bayang je. Dia tengok je bawah meja makan ke area ruang tamu tu. Dia dah mula dah bayang. Alamak, ini kalau tiba-tiba Maya Karin ada kan. Macam Pontianak itu. Kenyit mata kat dia. Alamak, Zuki ni dah mula takut dah. Tapi dalam takut-takut tu, orang cakap sebab yang terlalu takut, pun terlelaplah si Zuki ni. Terlelap dalam sejam lebih macam tu. Tiba-tiba Zuki ni terbangun. Sebab apa tau Zuki ni terbangun? Sebab hujung telinga si Zuki ni, dia dengar seolah-olah bunyi macam ada bunyi cakaran tu. Slow je bunyi cakaran tu tau. So Zuki ni pun buka lah mata dia. Dalam mamai-mamai tu kan, dekat area ruang tamu tu dia buka mata. First dia tengok area bawah meja tu. Hampa reda je lah aku cakap Penang kan. Haria Penang. Dia tengok area bawah meja makan tu. Dia tengok tak ada apa Maya Karin ke apa kan. Okey lah, dia okey lagi. Lepas tu dia pandanglah betul-betul di pintu. Di mana terletaknya bilik makcik dan pakcik dia ni. Dekat pintu tu, Zuki nampak dalam gelap-gelap rumah tu, dia nampak makcik dia tadi, yang dia panggil Acu ni. Dia nampak Acu dia tengah berdiri dekat hadapan pintu tu, berpakaian warna merah. Tapi dia nampak muka ni sama-sama je, tengah memandang si Zuki ni tidur. So sebabkan takut, Zuki ni kejutlah atuk dia. Atuk, tarik baju atuk dia kan. Atuk, bangun atuk. Atuk bangun. Atuk dia pun, awek hang ni. Alamak, kenapa Zuki? Hang kejut atuk, awek. Zuki pun cakap lah kat atuk dia, atuk, tu Acu buat apa depan pintu tu? Atuk dia pandanglah depan pintu tu. Mana pula Acu, mana pula ni? Tak ada siapa pun kat situ. Hang biar betul Zuki oi. Lepas tu Zuki ni tanyalah, betul tu makcik buat kat situ buat apa? Makcik berdiri pandang kita tidur. Atuk dia pun capailah torchlight. Kebetulan ada torchlight pula dekat area ruang tamu tu. Capailah torchlight, suluhlah dekat depan pintu tu. Sebaik saja suluh, tak ada sesiapa pun guys. Zuki ni cakap makcik dia berdiri depan pintu tadi tu, tak nampak pun. Lalu atuk dia pun terus marah si Zuki ni. Yelah, ganggu dia tidur kan. Hang ni Zuki, itu atuk cakap, hang ni memang lemah semangat lah. Alamak, sebelum hang datang okey je atuk tidur kan. Hang tengok nenek hang lena je. Hang ganggu lah. Itulah atuk cakap, suruh tidur. Hang nak fikir lagi buat apa kan? Cerita dah habis dah. Atuk dia malah layan, atuk dia pun sambunglah tidur. Jadi Zuki ni terpaksa lah juga, try juga lelapkan mata. Cuba terlelap juga. Tetapi tak lama pun, setengah jam lepas tu, si Zuki ni lagi sekali terjaga. Sebab apa? Sebab kali ni dia terdengar bunyi seolah-olah macam ada bunyi seretan barang. Macam beberapa kali dekat area ruang tamu tu guys. Jadi bila Zuki ni dah dengar bunyi seretan barang tu, dia terjagalah lagi sekali. Terjaga, dia tengok. First dia tengok bawah meja macam biasa lah. Dia takut kan. Dia tengok bawah meja, okey tak ada siapa. Lepas tu dia tengok pula depan bilik makcik dan pakcik dia. Tengok balik, okey, kosong. Tapi guys, sebaik saja dia pandang je depan pintu mak ayah dia tidur tu, alangkah terkejut Alangkah terkejut tahap pisang guys si Zuki ni. Sebab apa? Sebab dia nampak ada satu susuk tubuh berpakaian lebih kurang macam entiti yang dia nampak tadi tu. Berpakaian warna merah, tetapi susuk tubuh ni merupakan seorang lelaki bertopi berwarna hitam. Tengah buat apa tu? Macam tengah cat pintu tu. Set ke atas ke bawah kan. Disebabkan takut, Zuki ni pun naklah kejut atuk dia yang sedang lena tu. Sebaik saja dia pusing menghadap atuk dia sebabkan nak kejut, alangkah terkejut lagi sekali si Zuki ni. Alamak, pisang lah dah dia kan. Sebab sebaik saja dia pandang atuk dia, korang nak tahu apa dia nampak? Dia nampak atuk dia ni tengah memandang ke arah dia sambil mata terbuka ni. Macam ni Zuki ni terkejut dengan besar. Lalu dia pun menjerit, atuk! Atuk dia pun terus, Allahu Akbar. Hang ni. Dia tengok Zuki ni tengah bangun kan, menjerit-jerit kan. Hang ni awek yang hang. Alah, atuk baru nak lena. Hang berdiri geramnya atuk kat hang ni. Awek pula kali ni. Atuk tu depan pintu mak tu. Apa pula? Kenapa? Apa ada depan pintu mak hang? Atuk, Zuki rasa tu kawan atuk lah. Lagi atuk dia jam. Ya Allahu Akbar, Zuki. Hang ni bodoh ke apa? Sekarang dah pukul 3 pagi. Mana kawan atuk nak datang rumah pula time ni? Alah, hang ni kaluit betul lah. Aku lempang ke hang sekejap lagi. Sabar sekejap. Hang tunggu sekejap. Atuk dia pun capailah torchlight balik. Suluh pula di depan pintu bilik
Mak bapak si Zuki ni tidur. Tapi macam biasalah, tak ada lagi kelibat lelaki yang Zuki nampak tadi terus hilang serta-merta disebabkan malam tu dah terkena dua gangguan macam tu. Keesokan paginya, Zuki ni pun ceritalah dekat rumah atuk dia, kat meja makan tu, tengah breakfast tu, Zuki ni ceritalah apa yang jadi dekat mak ayah dia. Adik dia si Nadia ni, dia yang pakcik-makcik dia dah gelak dah dengan cerita si Zuki ni, sebab dia orang semua tahu Zuki ni memang jenis lemah semangat. Lalu mak si Zuki ni pun sajalah orang cakap kan, apa tu orang cakap nak bergurau dengan anak lelaki. Mak si Zuki ni cakap lah kat Zuki, hang ni memang terkenal satu Penang ni, tahulah mak rasa hang ni memang lemah semangat. Setan ni yang jin semua ni memang sukalah dekat orang yang lemah semangat. Termasuklah bapak dia pula, selit pula lagi. Bapak dia pun turut bahan juga si Zuki ni. Anak jantan lagu mana macam ni, penakut hang ni. Itulah lain kali abah dah cakap jangan tengok, hang nak tengok juga. Habis hang, pisang hang. Ini terbawa-bawa lah ni nanti. Selepas daripada gangguan yang berlaku dekat rumah tok dan nenek si Zuki ni, diorang pun pulanglah ke rumah diorang dekat Butterworth sana tu. Tetapi keadaan yang disangka-sangkakan oleh Cik Nora dan juga Tuan Saleh ni, mak bapak si Zuki ni ingatkan keadaan kembali normal. Tetapi makin teruk. Zuki ni dikatakan hampir setiap malam mata dia ni tak boleh lena. Kalau tak mengigau, menjerit. Mimpi bukan-bukan mengarut apa semua. Sehingga kan cikgu dekat sekolah si Zuki ni dah mula dah call mak bapak si Zuki ni. Sebab apa? Sebab diorang bagi tahu beberapa kali cikgu dapat tangkap si Zuki ni seolah-olah tak fokus dalam belajar. Ada masanya dia boleh tidur pula dalam kelas. Lalu bapak si Zuki ni marahlah Zuki ni. Hang ni, awak yang hang penakut sangat ni. Hang dah terbawa-bawa pula ni kan. Marah bapak dia ni. Sebab hang ni dulu, perangai hang tak macam ni tau. Kalau hang tak nak belajar, better hang tak payah belajar. Hang pergi kerja terus. Jangan menyusahkan orang. Tapi diredakan oleh mak dia. Puan Nora ni cakap, abang jangan marah anak lagu tu, tak baik tau. Manalah tahu bang, naluri seorang mak ni betul. Rasanya anak kita si Zuki ni dah terkena lah. Tetapi biasalah seorang bapa, pada awalnya dia tak percaya tentang apa yang dialami oleh si Zuki ni. Tetapi selang 2 minggu selepas tu, diorang pun tidur balik. Macam biasalah, tidur balik dekat rumah atuk dan nenek si Zuki yang terletak kat Gelugok ni. Dan kali ni kalau hampa semua nak tahu, makin teruk gangguan yang dialami oleh si Zuki ni. Sehingga kan barulah bapak dia rasa yang gangguan ni bukan gangguan biasa-biasa, tetapi mungkin melibatkan entiti jin, syaitan, iblis, haram jadah semua ni telah merasuki ataupun telah menghantui anak dia si Zuki yang penakut ni. Sejak daripada gangguan demi gangguan dialami oleh Marzuki ni, macam biasalah hujung minggu tu keluarga si Marzuki ni lagi sekali pergi ke daerah Gelugok dekat island tu untuk tinggal bersama-sama dengan nenek dan atuk si Marzuki ni. Jadi pada belah petang dah malam tu diorang pergi Padang Brown, makan pasembok apa semua. Lepas tu dah balik, Marzuki ni masih lagi akan tidur di area ruang tamu bersama atuk dan nenek dia. Dan macam biasa, pakcik dia tidur satu bilik, mak bapak si Marzuki dia, adik perempuan dia ni pun tidur satu bilik. Dan pada awalnya Marzuki rasa yang gangguan tu maybe dah tak ada lah dah. Dia tak ada lah fikir akan bertambah teruk, sekadar mengigau mimpi yang menakutkan macam tu je lah. Tetapi semuanya hanyalah dusta belaka, kerana pada malam tu, kali ni gangguan yang dialami oleh Marzuki melibatkan sentuhan. Semasa dia tengah tidur, atuk dan nenek dia macam biasalah dah lena dibuai mimpi apa semua. Marzuki ni rasa seolah-olah rambut dia di bahagian kepala ni seolah-olah macam ada sesuatu yang tengah belai je rambut ni, bermain-main dengan rambut Marzuki ni. Jadi Marzuki ni pun dalam mamai-mamai tu, dia cubalah fikirkan positif tau. Dia fikir macam atuk dah terbiat ke apa yang belai kepala Marzuki ni, kenapa kan. Tetapi bila tangan yang membelai dia tu makin lama makin mengusap kepala dia kan, Marzuki ni dah rasa semacam dah, dia dah boleh bayangkan ini bukan tangan atuk aku ni, apa jadah pula atuk aku nak belai aku kan, aku bukannya perempuan ke apa. Lepas tu Marzuki ni secara perlahan dia membuka mata dia.
sebaik saja dia membuka mata dia, dia pandang ke arah atuk dia. Dan lagi sekali, benda yang sama berlaku kepada Marzuki. Sebaik dia pandang atuk dia, tangan ni masih membelai lagi ni. Dia nampak atuk dia tepat memandang ke arah dia. Dan macam kejadian yang pertama, kejadian yang kedua ni pun sama juga. Mata terbeliak besar, atuk dia memandang tepat ke arah dia. Lalu Marzuki pun apa lagi? Atuk! Dan atuk dia pada kali ni, Astaghfirullahalazim. Ya Allah, Allahu Akbar. Apa jadah lah kau ni? Apa jadah Marzuki? Oi, yang kau menjerit pula kenapa? Atuk! Atuk! Atuk tidur buka mata lagi. Alah, buka mata lagi. Apa jadahnya? Mana maunya? Geram betul dah atuk dia ni kan. Hang wet hang ni, ya Allah. Ni dah 2 kali dah hang tidur sama atuk. Hang macam ni tau. Habislah. Masuk kali 3 silap-silap. Meninggal terus atuk terkejut ni. Awet ni. Atuk. Ada tangan belai Marzuki apa semua. Lepas tu Marzuki dah macam histeria dah. Menjerit-jerit dah. Tak nak. Lalu apabila dah teruk macam tu, mak bapak si Marzuki ni pun keluar. Cuba menenangkan Marzuki pada masa tu. Sebab keadaan dah makin teruk. Marzuki ni cakap dia dah mula ada tangan membelai dia lah. Dia tengok atuk dia tidur mata terbuka lah. Padahal atuk dia pun jam. Aku tidur celah mana pula mata aku boleh buka apa semua kan. Dan bertambah teruk apabila bapa si Marzuki ni pun dia dah rasa semacam dah dekat rumah atuk dan nenek si Marzuki ni. Lalu keluarga si Marzuki ni pun rasa tak boleh jadi ni. Setiap kali hang tidur sini je, hang asyik kena gangguan, hang kacau atuk hang apa semua. Tak boleh jadi. Esok kita balik lah. So esoknya diorang pun balik lah ke Butterworth kan. Tidur satu malam je sebab Marzuki ni dah gila pula, dah histeria bertambah teruk apa semua. Adalah perbualan di antara mak dan bapa si Marzuki ni. Mak dia cakap, abang tolonglah bang, kita dapat rawatan lah. Marzuki ni, anak kita ni tengok dah makin teruk dah, mengigau yang teruk-teruk. Malam tadi histeria pula kan. Lalu bapa dia pun memanggil lah seorang ustaz yang bernama Ustaz Ban. So bila Ustaz Ban ni datang ke rumah, dia pun kasihlah salam, Assalamualaikum. Lalu disambut oleh Encik Saleh ni. Waalaikumsalam Ustaz Thayyiban. Nama penuh dia Ustaz Thayyiban. Tak payah. Ustaz tu cakap tak payah penuh sangat nama. Panggil Ustaz Ban je. Sedap sikit kan. Lalu apabila dah bersuai kenal macam tu, Ustaz Ban pun mulalah nak melangkah masuk ke rumah. Tetapi sebaik saja Ustaz Ban masuk ke rumah Marzuki yang terletak ke Butterworth ni, terus Ustaz Ban, Astaghfirullahalazim. Lalu Encik Saleh pun tanya lah, Ustaz Ban, kenapa ni? Okey tak? Semua okey tak? Allahu Akbar, Encik Saleh. Saya rasa tak sedap betul. Saya tak sangka seteruk ni rupanya. Encik Saleh dah tak faham dah. Apa yang berlaku Ustaz? Teruk sangat ke keadaan anak saya ni? Allahu Akbar. Saya waktu melangkah masuk tadi, saya dah rasa berat dah. Ustaz Ban cakap tau, saya dah rasa berat dah. Rumah ni macam tak ceria macam tu tau. Lalu Encik Saleh pun cakap, Allahu Akbar Ustaz, saya dah risau dah ni. Betul lah kot cakap isteri saya, anak saya sering terkena gangguan apa semua kan. Apa yang berlaku sebenarnya Ustaz? Ustaz tu pun cakap lah dekat Encik Saleh, saya pun tak tahulah. Saya cuba juga nak tahu apa jenis gangguan ni. Tetapi sekarang ni rasa berat betul. Saya nak cakap pun rasa berat betul dah nak cakap kan. Dan bila Ustaz Ban buat macam tu kan, buat signal macam tu, terus Encik Saleh ni meminta diri. Ustaz tak apa, Ustaz duduk dulu kat ruang tamu, saya pergi kat dapur je. Dan dalam 5 minit macam tu, lepas Encik Saleh ni dah pergi dapur, tungtang bunyi kat dapur tu, tiba-tiba Encik Saleh ni pun bawa lah Nescafe panas dengan kari pap 2-3 biji, kasih dekat Ustaz tu. Letak atas meja tu. Ustaz, sebelum kita mula rawatan, Ustaz bolehlah minum dulu jamah lah kan, tak banyak pun. Lalu Ustaz Ban pun cakap lah, Alhamdulillah. Apa tadi saya cakap rumah ni berat dah. Sekarang dah ringan sikit. Tu ajak betul. Cakap je lah kau nak minum Ustaz. Alamak kan. Cik Saleh ni pun berapi je kan. Sekarang ni gangguan teruk sangat tak Ustaz? Sekarang ni saya rasa okey sikit. Tunggu jap. Saya minum dulu, saya makan keropok, saya makan kari pap 2-3 biji ni. InsyaAllah okey lah. Lepas dah makan, dah melantak apa semua, terus Ustaz Ban pun memulakan sesi rawatan. Dan sebaik saja Ustaz Ban dah pagar
rumah tu dah cuba merawat ataupun memulihkan si Marzuki ni, semuanya okey. Cumanya Ustaz Ban cakap, Alhamdulillah Encik Saleh, saya nak cakap terus terang, Alhamdulillah saya berjaya juga merawat anak Encik Saleh Marzuki ni. Dia dah okey dah. Cumanya kita ada satu lagi masalah lah Encik Saleh. Lalu Encik Saleh pun tanya lah Ustaz Ban ni, apa lagi Ustaz masalah dia? Masalah dia, saya ni hanya boleh merawat saja. Saya tak boleh nak pagak, saya tak erti nak halau jin ni keluar. Sekarang ni dalam rumah Encik Saleh ni memang ada benda. Cumanya saya ni tak ada kemahiran dalam bab menghalau-menghalau ni. Lalu Encik Saleh pun tanya lah Ustaz Ban, dah macam mana Ustaz? Ustaz Ban pun terus menenangkan Encik Saleh. Tak apa. Saya ada kenalan. Saya ada kenalan Ustaz Din tu. Ustaz Din tu duduk dekat sini juga, area sini juga. Dia memang pakar. Level dia lagi tinggi daripada saya. Time tu Encik Saleh dah fikir dah, kalau tahu macam tu daripada awal lah kau jumpa dengan aku dan Ustaz Din ni. Alamak, ini aku kena jumpa pula ustaz lain kan. Berapi je Encik Saleh ni. Kau makan pun dah makan, minum pun dah minum kan. Sekali hanya boleh merawat je Ustaz Ban ni rupanya. Dan selepas dah berbincang macam tu, pada minggu depannya kan, pada minggu berikutnya Encik Saleh pun pergi untuk berjumpa dengan Ustaz Din ni semata-mata untuk memulihkan juga dalam rumah dia tu, untuk halau segala benda yang dia tak tahu apa lagi dan mendapatkan jawapan yang sebenar-benarnya apa yang berlaku dalam keluarga dia sehinggakan gangguan ni bertambah teruk. Seperti yang dijanjikan, Encik Saleh tak lengah masa. Pada minggu berikutnya, Encik Saleh pergi juga ke rumah Ustaz Din ni untuk mendapatkan rawatan. Tetapi disebabkan Encik Saleh ni risau anak bini dia akan terkena gangguan, terutamanya si Marzuki ni, Encik Saleh awal-awal lagi dah hantar dah anak beranak dia ni untuk tinggal bersama atuk dan nenek dia dekat rumah di Gelugor tu. Barulah Encik Saleh pergi ke rumah Ustaz Din ni untuk mendapatkan rawatan yang sebenar. Sebaik saja sampai di hadapan rumah Ustaz Din ni, Encik Saleh dah kasih salam apa semua. Tetapi baik saja Encik Saleh ni masuk dekat dalam rumah Ustaz Din ni, Ustaz Din dah cakap dah, Allahu Akbar. Ya Allah, Encik Saleh ke ni? Lalu Encik Saleh bercakap, ya saya Encik Saleh. Ya Allah, kenapa pula ni? Ustaz Ban hari tu pun dah mengucap, ini Ustaz Din pula mengucap. Allahu Akbar, tak ada apa. Ustaz Din cakap, bukan, saya tak tahu, rupanya Ustaz Ban ada bagi tahu gangguan ni. Cumanya saya tak tahu yang rupanya benda tu mengikut Encik Saleh sampai ke rumah saya. Ustaz Din ni cakap. Lalu Encik Saleh pun dah meremang dah pada masa tu. Ada benda ikut saya ke? Tak apa. Tenang je, tenang. Hang tak payah nak gelabah kan. Hang duduk dulu kan. Lalu Ustaz Din pun menjemput lah Encik Saleh ni duduk. Dan diorang pun teruskan sesi rawatan apa semua. Selepas 30 minit macam tu, mulalah Encik Saleh ni dapat jawapan yang sebenarnya apa yang berlaku dalam keluarga dia. Diterangkan oleh Ustaz Din ni, rupa-rupanya benda yang ada kat Encik Saleh ni, Allahu Akbar, ini ada orang tak suka Encik Saleh rupanya. Sebenarnya dia hantar benda ni untuk memporak-perandakan Encik Saleh punya keluarga. Lalu Encik Saleh pun terkejut. Allahu Akbar, betul ke Ustaz? Ya Allah, saya tak sangka pula ada apa orang nak menyihir, orang nak hantar benda kat saya. Saya ingatkan gangguan biasa-biasa aja. Lalu Ustaz Din pun cakap, tak apalah, macam ni lah. Benda pun dah jadi. Benda ni Encik Saleh tak payah risau sebab dia bukan di kalangan keluarga, tetapi dia rapat jugalah dengan Encik Saleh. Cuma saya tak boleh bagi tahulah apa benda tu kan, siapa yang hantar apa semua, tak elok. Tapi kita ada dua package. Tiba-tiba kan ada package pula. Lepas tu Encik Saleh tanyalah Ustaz Din ni, package apa Ustaz? Kita ada dua package. Encik Saleh nak biarkan je kita hapuskan benda yang dia hantar ni, ataupun Encik Saleh nak balas. Encik Saleh boleh pilih lah. Kita ada dua option. Alamak, Encik Saleh pun, boleh balas Ustaz? Boleh. Ustaz Din cakap, boleh kalau nak balas. Tapi terpulang kat Encik Saleh lah. Nak balas ke ataupun kita habis kat sini je, kita settle je. Lalu Encik Saleh pun fikir, sabar jawab. Kalau balas dengan kita settle sini, price sama ke? Ustaz Din pun cakap, price sama aja. Sama. Package ni nama je ada dua package, tapi harga sama aja.
aja. Tetapi lepas Encik Saleh ni dah berfikir panjang, dia pun fikir tak apalah ustaz, saya pun tak naklah membalas. Kalau saya membalas, apa beza saya dengan orang yang hantar ni? Dua-dua setan. Saya tak naklah. Biarlah Allah saja yang membalas perbuatan orang ni. Sekarang ni macam mana saya nak habiskan sihir ni ustaz? Saya nak buang sihir ni kan. Saya dah tak nak dah. Benda ni mengganggu anak saya sampai tak boleh tidur apa semua. Lalu Ustaz Din pun cakap tak apalah. Sekarang ni saya cuba juga pindahkan benda yang dia hantar tu dalam telur ni. Dia pegang telur ayam tau. Saya pindahkan dalam telur ayam ni. Tetapi Encik Saleh kena ikut saya lah. Dekat belakang rumah saya ni ada sungai. Lepas tu nanti Encik Saleh yang kena buang telur ayam ni ke dalam sungai tu. Tanda putuskan sihir tu, supaya sihir tu dah takkan dah mengganggu ataupun mengapa-apakan keluarga Encik Saleh. Lalu lepas Ustaz Din ni dah transfer sihir apa semua tu ke dalam satu biji telur ayam ni, pergi kat belakang rumah. Lepas tu Encik Saleh pun dengan baca Bismillahirrahmanirrahim terus campakkan telur ayam tu ke dalam sungai. Lalu sungai pun membawalah telur ayam tu. Tak kisahlah ke mana kan. Saya elak dah ada dekat Melaka dah, saya elak kan. Dah masuk sungai apa semua. Okey, kita tak nak cerita panjang. Lepas daripada sesi rawatan tu, alhamdulillah, segala gangguan, segala benda yang menakutkan yang dialami oleh Marzuki dan juga Encik Saleh bersama keluarga dia ni dah mula okey. Tetapi ada satu lagi persoalan sekarang ni. Siapa yang sanggup menyihir Encik Saleh ni? Dikatakan tak lama selepas Encik Saleh mendapatkan rawatan tu, yang peliknya tiba-tiba jiran yang tinggal bersebelahan dengan rumah Encik Saleh ni, dahlah jiran tu dah tinggal lama dah dekat situ. Tiba-tiba jiran ni pindah rumah, tak tahu ke mana dia pergi. Itu yang menjadi persoalan. Dan yang peliknya, kenapa jiran ni tiba-tiba pindah? Tetapi bila Encik Saleh mula fikir, kemungkinan besar yang sihir keluarga dia ni adalah jiran sebelah rumah dia ni. Sebab jiran dia ni memang dah lama dah kahwin tetapi tak ada anak. Dan beberapa kali juga Encik Saleh ni pernah bergaduh dengan jiran dia ni. Jiran dia ni macam tak puas hati tengok Encik Saleh ni happy, Encik Saleh ni bahagia, ada anak laki perempuan, pekerjaan okey, rumah sentiasa ceria apa semua. Jadi Encik Saleh rasa maksud Ustaz Din siapa yang menyihir dia tu kemungkinan besar dilakukan oleh jiran dia sendiri. Na'udzubillah. Sebab apa? Sebab sakit hati dengan kebahagiaan keluarga orang. Maybe sebab itulah dia tak puas hati. Dan kalau korang nak tahu, sepanjang sihir ni terkena dekat rumah Encik Saleh ni, bukan Marzuki saja yang terkena. Encik Saleh pun ada menceritakan sebenar-benarnya diorang dah bergaduh banyak kali dah laki bini ni. Encik Saleh cakap cumanya Marzuki dengan Nadia ni tak tahu je yang diorang bergaduh. Salah sikit je bergaduh, rumah tu macam panas. Dan ada juga salah satu kejadian seram yang dialami oleh Encik Saleh ni. Ada satu malam tu Encik Saleh ni pulang kerja lewat malam tau. Dia ada overtime macam tu. Anak beranak dia semua dah tidur dah. Sebaik saja Encik Saleh masuk ke dalam rumah, dia nampak dekat area tandas tu ada perempuan tengah masuk dalam tandas. Jadi pada awalnya Encik Saleh ingatkan isteri dia. Lepas tu Encik Saleh pun pergilah ke arah dapur yang berdekatan dengan tandas tu untuk minum air. Tengah dia minum air tu, Encik Saleh baru perasan, apa hal bini aku masuk tandas tak buka lampu tandas ni? Lalu Encik Saleh pun tekanlah ke lampu tandas. Sambil tu Encik Saleh sempat melawak, "Sayang oi, tahulah tak tahan. Oi, boleh awak membuang dalam gelap apa semua?" Tapi tak ada sahutan. Lalu sebaik saja Encik Saleh dah minum apa semua, dia tengok, apa hal lama sangat bini aku dalam tandas ni kan? Lepas tu Encik Saleh tegur lagi, "Sayang, hang berak batu ke apa? Sakit perut ke apa?" Tidak disahut lagi. Lalu bila Encik Saleh perlahan-lahan, "Sayang, tolak pintu tandas tu." Alangkah terkejutnya Encik Saleh sebab dalam tandas yang diingatkan ada isteri dia tu tak ada sesiapa pun guys. Lalu Encik Saleh dah teramat takut. Encik Saleh masuk ke dalam bilik dan apa yang Encik Saleh nampak di dalam bilik tu? Dia nampak yang dia sangkakan isteri dia pergi ke tandas tadi, rupa-rupanya isteri Encik Saleh si Nora ni dah lena dah, nyenyak, siap selimut tidur dekat atas katil. Dan itulah salah
salah satu gangguan ataupun akibat apabila terkena sihir. Dan dikatakan macam mana jiran dia ni menyihir Encik Saleh ni, dengan cara jiran dia rupa-rupanya ada selit ataupun ada sapu dekat pintu rumah Encik Saleh menggunakan minyak dagu berserta dengan hantu raya juga. Dah lah minyak dagu, hantu raya juga. Minyak dagu ni untuk apa? Minyak dagu ni untuk memporak-perandakan rumah Encik Saleh ni. Dah hantu raya pula buat apa? Hantu raya ni sebenarnya jiran dia ni nak tuju ke keluarga Encik Saleh, iaitu Encik Saleh ataupun Nora ni. Tapi disebabkan anak dia si Mazuki ni lemah semangat, jadi hantu raya ni pergi berdamping. Asyik kacau je lah si Mazuki ni. Macam tu kan. Sebab itulah budak tu histeria macam nak gila apa semua. Tapi segalanya dah kembali okey. Keluarga Encik Saleh pun dah kembali tenang apa semua. Jiran dia sampai ke hari ini tak tahu pindah mana apa semua. Jadi Zaf nak pesan lah kepada semua geng-geng puaka, ambil lah pengajaran daripada apa yang menimpa keluarga Encik Saleh ni. Janganlah korang ni sakit hati dengan kebahagiaan orang, kerana setiap manusia telah diberi hak masing-masing oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kita menjalankan tanggungjawab kita sebaik boleh, guys. Jadi itulah kisah pada malam ni, guys. Sungguh tragis kejadian yang berlaku kepada keluarga Encik Saleh, terutamanya si Mazuki ni. Ingatkan gangguan biasa-biasa, sekali dapat jiran durjana yang sanggup menyihir orang sebab tak puas hati atas kebahagiaan orang lain. Tolonglah, cucilah hati anda, cucilah otak anda. Kita ada agama, jangan sesekali kita selamba je menggunakan jin atau syaitan untuk menyusahkan orang lain. Biarlah susah pun, tetapi kita hidup senang lenang, aman damai dengan rezeki yang Allah kasih. Jadi itu saja, guys, kisah pada malam ni. Aku harap korang terhibur dan kita jumpa lagi dalam malam puaka yang akan datang, guys. Stay safe, stay healthy. Bye-bye.